Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke Verify Halal TV. Saya Nur Iziati Mat Rahim, merupakan hos anda pada hari ini. Bersama-sama dengan kita ialah seorang tokoh halal yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Haji Muhammad Amri Abdullah, seorang selebriti TV dan moderator tetap rancangan My Halal di TV1 atau lebih dikenali sebagai Ustaz Amri Halal. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kembali kerana sudi menyebut saya dalam rancangan yang diusahakan oleh Serunai Komas ini. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dilahirkan di Marang, Terengganu, kemudian dibesarkan di Felda, Kota Dani 3, Jerantuk, Pahang. Lepas daripada itu, saya menyambut pengajian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Agama Pulau Tawar, Jerantuk, kemudian sambung ke Sekolah Tinggi Agama Sultan Haji Ahmad Shah di Pekan. Kemudian saya mengambil diploma syariah di Kuzab dan saya menyambung peringkat ijazah sarjana muda di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, di Fakulti Pengajian Islam. Kemudian buat masa sekarang saya menyiapkan master saya di Universiti Malaya. Setakat ini saya ada 5 orang cahaya mata. Itu saya bersikit tentang latar belakang pengajian dan juga asal saya. Dan saya mempunyai 10 orang adik-beradik dan sebagai anak yang sulung selepas kematian ibu dan juga bapa saya. Jadi adik-adik saya ni semuanya diuruskan pernikahan mereka semuanya dan juga dianggap sebagai anak mereka itu sebagai cucu saya lah. Saya sebenarnya bila habis belajar di UKM tahun 19, saya habis tahun 1998. Pada ketika itu saya ingat agak sukar untuk nak mencari kerja sebab tahun itu juga dikaitkan dengan ekonomi Malaysia. Dan 99 sampailah kepada 2003, saya pernah bekerja sebagai seorang guru sementara di sekolah, guru tuition dan juga termasuk juga sebagai seorang pensyarah di kolej swasta pada ketika itu. Pada 16 April 2003 saya diterima sebagai penjawat awam bertugas di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan ditempatkan di bahagian kajian makanan dan barangan gunaan Islam. Jadi kita lihat sejarah halal ini, sejarah halal memang hasil kajian saya bermula daripada 1965 yang diusahakan di ketika itu di Selangor lagi. Tapi buat betul-betul sedikit pada tahun 1974 apabila dikeluarkan dalam bentuk surat sebagainya. Walaupun kajian-kajian ini kadang-kadang ada yang kata 1972, ada yang kata 1974, tapi saya pegang atas kajian master saya halal ni bermula 1965 yang adanya wujudnya perkataan halal itu yang digunakan berasaskan kepada surat sahaja. Saya ditempatkan di cawangan pemantauan dan penguasaan dan hanya 20 orang saja pegawai di bahagian kajian makanan dan barang gunaan Islam ni. Pada pengarah sampailah kepada kerani, driver dan juga saya di cawangan pemantauan yang nak melakukan pemantauan halal di seluruh Malaysia. Pada ketika itu hanya ada 6 orang pegawai. Jadi kalau kita lihat banyak perkara-perkara yang terpaksa saya lakukan dan juga sebelum itu mana ada kursus-kursus halal, tiada standard halal, tiada garis panduan halal, tiada prosedur halal. Saya kena belajar sendiri
Sebab memang saya daripada pengajian Islam, masa tu tidak tahu apa yang disebut sebagai food science, GMP, GHP, HACCP, apa lagi dalam sudut pemantauan penguasaan, sebab saya punya background pengajian lebih kepada syariah dan juga dakwah, bukan kepada syariah and law. Jadi saya kena belajar. Saya kena belajar bersama dengan agensi-agensi lain, KPDN, JPV, PBT, KKM, semualah. Jadi dari situlah saya belajar secara tidak formal. Jadi pada tahun 2003 itulah bermulanya dibuat prosedur dan juga standard berkenaan dengan pemantauan dan penguasaan berkenaan dengan prosedur halal. Sebab itu prosedur penguasaan halal yang pertama yang begitu proper yang dibuat pada tahun 2004 dan juga dibuatkan semula pada tahun 2009, kemudian 2014. Sekarang ini dah ada menu prosedur tahun 2020. Pada tahun 2007, bermula tahun 2008, kerajaan telah membuat keputusan supaya halal ini diserahkan kepada pihak SDC, Halal Industry Development Corporation. So saya antara 40 orang yang diminta pinjamkan SDC untuk nak menyambung usaha-usaha pensijil halal ni. SDC 2 tahun, sempat 2 tahun. Pada Jun 2009, kerajaan telah membuat keputusan kembali menyerahkan semula kepada pihak JAKIM. Maka balik semula kepada pihak JAKIM yang menjadi cabaran kepada saya. Kami yang hanya ada 20 orang ini, dan juga untuk pemantauan dan penguasaan ini hanya ada 6 orang saja. Jadi saya fikir sampai bila saya nak bekerja hanya 6 orang ni saja nak membuat pemantauan dan penguasaan, sedangkan syarikat cukup banyak, pemantauan naklah dibuat 14 buah negeri termasuk Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika itu memang berjihad sungguhlah. Siang pergi audit kilang produk makanan, malam pula pergi audit rumah sembelih ayam, lembu sebagainya, termasuk juga pergi membuat pemantauan di pasar-pasar basah. Jadi pengalaman inilah, kalau kita tak masuk dalam betul, maka kita tak akan dapat senario yang berlaku sebenarnya. Maka kami pihak JAKIM dan juga kawan-kawan saya pada 2005 mengusahakan supaya dibuat pertambahan jawatan. Bukan senang nak mendapat pertambahan jawatan yang dimohon oleh agensi agama ni. Sampailah dibincangkan kepada parlimen, dimasukkan kepada kabinet tentang JAKIM ini tidak ada orang, dan akhirnya GPA bersetuju untuk memberikan jawatan 157 orang. Tapi bila dah diambil pengambilan staf-staf baru pada tahun 2006, bila kerajaan kata serahkan kepada SDC, maka semua benda-benda yang saya buat bersama dengan kawan yang sebelum itu semua musnah. Bila kerajaan kata serahkan kembali kepada pihak JAKIM, apa yang telah diusahakan sebelum ini, start from zero balik, kena bangunkan balik, kena buat standard balik, sampailah kepada start balik tahun 2009. Sekarang ni kena wakat balik sebagainya, dan juga termasuklah undang-undang. Undang-undang, saya ingat satu benda yang saya berpuas hati apabila Akta Perdagangan 2011 itu digazetkan, dan juga apabila dua perintah perdagangan, Tarikh Halal 2011, Perintah Perdagangan Perakuan dan Pendanaan Halal 2011 dikuatkuasakan pada 1/1/2012. Sebab saya memang saya memang terlibat daripada from zero, daripada awal sampailah digazetkan, sampailah dikuatkuasakan. Maka dengan gazetnya undang-undang ini, dia telah merubah lanskap halal Malaysia, bukan setakat halal Malaysia, termasuk juga ada halal luar negara. Jadi sampai suatu tahap nama JAKIM, nama JAIN disebutkan. Itu saya boleh sebutkan, itu memang usaha, antaranya usaha saya lah. Pengorbanan yang saya rasa berbaloi lah, saya memang terlibat dalam ini. Kemudian selepas tahun digazetkan daripada tahun 2011,
dan juga dikuatkuasakan banyaklah operasi-operasi yang saya buat sebagainya, dan juga sehinggalah JAKIM mendapat kad kuasa. JAKIM mendapat kuasa disebut sebagai assistant controller atau juga penolong pengawal perdagangan yang diberikan oleh pihak KPDN. Kemudian kami adanya kuasa nak menyita, nak merampas semua kesalahan yang di bawah Akta Perdagangan 2011. Kemudian saya diminta temuruga dengan JPE untuk ambil apa yang disebut sebagai cross-vote dan juga penempatan silang daripada pegawai kerajaan kepada pihak industri. Sepanjang sejarah JAKIM ini, hanya saya seorang saja yang berjaya diterima oleh pihak JPA, maknanya pegawai hal ehwal Islam yang boleh ditempatkan di corporate sector, iaitu di QSR brand, ditempatkan selama setahun di situ pada tahun 2014. Di situlah juga saya belajar daripada awal konsep halal from farm to fork, sebab QSR brand ini dia ada hatchery, dia ada farm, dia ada ayam breeder, dia ada animal feed dia ada tempat sembelihan dia ada logistiknya, dia ada restoran kan. Jadi kita lihat complete chain yang ada di QSR itu saya memang belajar daripada awal sampai ke akhir. Dan apa yang boleh saya nak kongsikan, saya juga berjaya menambah baik sistem halal yang ada dalam QSR brand, termasuk juga saya membangunkan halal system yang ada di QSR brand selama setahun. Oleh kerana dia punya perjanjian itu setahun, jadi walaupun ada juga tawaran yang diberikan oleh pihak QSR untuk saya terus di pihak swasta kan, saya punya prinsip, saya tak mau nak menderhakai JAKIM. Saya pun kata saya tangguh dulu dan saya balik kepada JAKIM menambah bakti semula. Pengalaman yang ada di pihak swasta itu saya combinkan di antara swasta dan juga pihak kerajaan, dan juga saya juga mengubah, menambah baik juga prosedur yang ada dalam pihak kerajaan, mengambil kira pandangan-pandangan yang ada pada realistiknya, on-field-nya yang ada dalam industri. Kemudian apabila berlakunya perubahan diwujudkan bahagian Sekretariat Majlis Halal Malaysia, jadi saya diminta untuk nak mengetahui Malaysia International Halal Academy, satu inisiatif yang diletakkan di bawah Sekretariat Majlis Halal Malaysia. Jadi ini pun juga sesuatu yang start from zero, saya kena create, saya kena buat sendiri. Akhirnya adanya berbelas-belas dalam 20 begitulah yang disebut sebagai rakan terjejik yang diiktiraf oleh pihak JAKIM untuk nak menjalankan halal knowledge economy. Juga sebab saya berpandangan bahawa dengan ekspertis yang ada di pihak JAKIM, dengan kemajuan, dengan kekuatan yang ada pada pihak konsultan, pada pihak yang membuat training halal ini, maka digabung jalinkan dua ni, maka disebut sebagai rakan strategi juga RS, untuk nak membawa nama JAKIM, untuk nak membawa ilmu yang ada ke luar negara, termasuk juga lah antaranya adalah Serunai yang diiktirafkan. Sampailah ke Mac tahun 2020 bila berlakunya perubahan pucuk pimpinan yang ada pada JAKIM, maka minta supaya pegawai lama, sebab saya antara pegawai yang tak pernah bertukar daripada halal 2003 sampai 2020. Saya ditukarkan ke Kementerian Kesihatan Malaysia ini di unit hal ehwal Islam. Tak pernah terfikir pun saya boleh sampai ke tahap itu ni. Tahun 2003 itu, dan juga tidak ada orang lain yang boleh bercakap mengenai pemantauan, juga penguasaan dan juga termasuk dan juga penjalan, maka kebiasaannya orang akan minta saya lah. Jadi yang tak tahu ceramah kena belajar ceramah. Cuma kelebihan mungkin yang Allah berikan ni, saya bercakap berdasarkan kepada pengalaman pergi membuat pemantauan, pengalaman pergi membuat pengauditan, termasuk juga pengauditan dua negara.
Walaupun orang kata dari sudut teori memang yang lebih hebat profesor-profesor, tapi orang boleh dengar cakap saya sebab saya ada teori dengan saya ada praktikal, saya bercakap dengan penuh perasaan bila kita sendiri yang tahu. Jadi bila tahun 2004 itu banyak saya buat ceramah, saya menyampaikan seminar, masuk juga dalam TV, dalam TV1, dalam TV3 Tanya Ustaz, dalam kuliah. Jadi ketika itu memang bila bab halal ni orang akan panggil saya lah. Jadi apabila begitu, saya kata bahawa saya ingin ada satu program sendiri yang berbicara tentang halal, sebab dalam dunia ni belum ada lagi satu rancangan yang memang fokus bab halal saja. Jadi saya berbincang dengan bahagian penyiaran JAKIM di akhirnya pada tahun 2016 apabila perbincangan awal sebagainya maka setuju dia buat, dan juga saya juga yang mencadangkan My Halal. My Halal ni adalah Malaysia, halal Malaysia, halal Malaysia, My Halal. Dan akhirnya setuju. Masa tu saya tak jangkakan saya sebagai moderator. Dengan seorang lagi dia ambil orang penyiar lah. Tapi apabila orang kata duduk di situ dengan Yunus, dia ni memang orang RTM, jadi dia yang banyak mengajar saya. Dan akhirnya tahun 2017 ada orang yang minat bawa program ini sampai ke luar negara. First kali masuk Korea. My Halal ni pergi buat cover sampai ke Korea, adanya orang yang taja. Kemudian lepas pada itu kami pergi ke Jepun, ada juga orang yang taja. Kemudian kami pergi ke China, pergi ke Australia, pergi ke New Zealand. Jadi kita lihat program ini telah menjadi satu komersial, dan juga sampai NHK TV datang jumpa saya bagaimana nak buat, dan juga diminta ditranslatekan juga dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau kita lihat di situ dia memberikan impak. Dan untuk My Halal ini sekarang ni dah masuk siri yang ke-6, tahun yang ke-6, mana setiap minggu live saya kena berada lah di TV1 tu, maknanya setiap minggu tanpa miss. Dan akhirnya tahun 2018 2019 itu JAKIM kata cukup setakat Ustaz Amdi seorang sebagai moderator. Jadi bermulalah saya seorang sebagai moderator, saya lah sebagai penulis skrip, saya lah yang mencorakkan program ni, saya yang mencari panel setiap minggu. Alhamdulillah QSR brand telah taja program ini untuk tahun yang kedua, dan alhamdulillah satu lagi kepuasan yang ada pada diri saya bila April tahun ini RTM setuju membawa masuk My Halal ini sebagai ditayangkan dalam prime time. Itu saya rasa satu orang kata pengiktirafan kepada My Halal, walaupun baru 6 tahun kalau nak dibandingkan dengan program-program agama yang lain. Mungkin juga kita bawa My Halal ni bukanlah satu program yang macam ilmiah agama, tidak, tapi dia campur agama dan juga commercialize. Jadi itu yang mungkin juga menjadi tarikan. Dan juga dalam masa yang sama saya fikir bahawa bagaimana industri kecil nak mempromosikan produk-produk mereka ini, kalau nak masuk iklan TV memang mahal. Termasuk jugalah bila PKP ini saya pun buat juga page Ustaz Amdi Halal, YouTube channel Ustaz Amdi Halal. Alhamdulillah sekurangnya dapat juga manfaat kepada industri, dapat manfaat kepada pihak pengguna untuk saya nak menyampaikan roh halal, jihad halal untuk ummah ini. Wallahu a'lam. Bermula saya masuk JAKIM tahun 2003 sampailah sekarang tahun 2021 ini, maknanya mungkin dah 20 tahun lebih kan. Perubahan demi perubahan dan juga penambahbaikan telah berlaku lah. Contoh kalau kita lihat tentang segi halal, dulu banyak fokus kepada makanan. Sekarang ini dah ada termasuk kosmetik, pharmaceutical, logistik, dan juga medical device, dan juga consumer good. Dia telah berkembang
dan juga halal ni walaupun asalnya adalah perintah agama halal, tapi dia telah menjadi satu benda yang di komersial dah menjadi satu marketing tools, market value kepada pihak industri ya. Dan juga dalam masa yang sama juga halal sebagai penyumbang ekonomi. Sebab tu saya kerap sebutkan bahawa JAKIM adalah agensi penyumbang ekonomi. JAKIM tidak boleh dianggap sebagai orang yang menguruskan hal ehwal Islam saja. Sebab apa? Sebab kita lihat halal world market ni sampai sekarang dah 7 trilion, 6 trilion USD per year, dan juga Malaysia pun ekspor sampai 40 ribu lebih bilion ya. Jadi halal ni kalau kata disebutkan kepada produk halal bermakna produk yang ada sijil dan juga logo halal. Siapa yang memberikan sijil dan juga logo halal? JAKIM dan juga pihak JAIN. Bermakna daripada sijil halal itulah dia boleh sebagai pencetus kepada ekonomi halal. Antara juga JAKIM juga sebagai pencetus kepada pekerjaan sumber manusia. Kan? Saya ingat kalau tak ada sijil halal, tak ada serunai e-commerce ni. Tak ada yang kata nak buat macam juga apps. Jadi serunai e-commerce harus berterima kasih kepada pihak JAKIM halal ni. Kerana dengan adanya halal ini boleh create income, boleh macam-macam. Termasuk jugalah kita lihat boleh memberikan pekerjaan kepada halal azad. Sebab tu setahun 2007 sebelum kami buat prosedur ni, saya fikir dengan kawan ramai pelajar-pelajar penyiar Islam yang balik luar negara daripada UKM, UIA, UM yang habis keluar semua nak jadi ustazah. Ramai hak yang menganggur. Maka saya fikir mereka terus di-divertkan kepada corporate sector. Maka dalam hal ini kami letakkan syarat mesti ada halal eksekutif sekurang-kurangnya diploma dalam Islamic Study. Maka dalam hal ini apabila begitu maka wujudlah universiti wujudnya modul tentang halal. Bermula dari situ dan ramai bijak pandai profesor yang terlibat dalam pengajian halal ini. Bermula daripada syarat yang kami letakkan mesti ada halal eksekutif. Inilah yang saya kata bahawa kadang-kadang orang tak nampak permulaannya itu. Orang hanya nampak di akhirnya. Jadi kami ni yang buat idea awal, orang tak nampak. Tapi di situlah, saya nak sebutkan di situlah bermulanya syarat itu. Akhirnya adanya pelbagai universiti yang buat penyiar halal, adanya institut halal, dan juga adanya juga pelajar-pelajar, adanya juga kita lihat pekerja-pekerja yang involved dan juga di-createkan perjawatan dalam industri halal. Ianya berkembang. Akhirnya hari ini macam-macam lah. Termasuk juga kerap saya sebutkan halal knowledge ekonomi dengan knowledge yang ada. Sebab Malaysia ini kita nak lawan tentang produk makanan dengan negara luar memang tak boleh. Kita kalah. Tapi kita kuat tentang knowledge, tentang teknologi halal contohnya Serunai yang buat teknologi sebagainya. Kita ada expertise itu. Maka knowledge inilah seharusnya dikembangkan. Wallahu a'lam. Baik, apa yang saya nak tinggalkan adalah dalam kita nak melakukan apa juga pun dalam industri halal ini, jangan lihat dari sudut bisnes dulu, lihat dari sudut roh halal yang ada. Sebab tu saya sering kali sebutkan bahawa orang yang nak terlibat dalam industri halal mesti ada roh halal yang cukup kuat. Kalau tidak ada roh ini, maka kita risau dia akan kecundang, akhirnya kita akan frust. Saya sebut kepada diri saya, kalau saya tahap yang ada pada saya sekarang ni, kalau nak ikutkan perjawatan yang ada, saya akan frust kalau ikutkan perjawatan yang ada. Tetapi oleh kerana perjuangan halal ini tiada kesudahannya, walaupun saya dah ditukarkan kepada KKM pun, saya bawa juga agenda halal dalam KKM ni. Saya sebut sebagai halal medical tourism. Sebab dalam KKM ni dia tentang pharmaceutical ada, tentang ubatnya ada, tentang medical device-nya ada. Jadi kita juga nak menjadikan pelancongan perubatan halal ini juga dipraktiskan.
Setakat ini alhamdulillah banyak hospital yang telah ada dapatnya sijil halal untuk dapur hospital. Itu juga antara perkara yang saya bawa. Alhamdulillah, maknanya perjuangannya itulah. Jadi kalau kata Izzati sebagai halal azad, mesti ada ruh halal itu untuk kita nak perjuangkan. Kan? Maknanya ini antara benda-benda yang kena buat. Alhamdulillah setakat ini memang saya sebagai fellow banyak universiti lah. Saya sebagai fellow universiti UM, UPM, UIA, USIM, Politeknik, banyak universiti yang lantik saya, termasuk juga UMP, dan juga saya diberikan penarafan sebagai panel pakar industri halal negara oleh pihak JPK, dan juga saya diberikan sebagai perunding latihan Islam tahap murabi. Jadi pencapaian ini bukan saya minta, tapi dia mungkin juga diiktiraf oleh orang luar. Sebab itulah saya kira sahabat-sahabat saya yang berada di JAKIM yang menguruskan halal mesti ada ruh halal ini, dan juga kena perlukan pengorbanan. Dalam bab kita nak buat ni, dia perlukan kepada pengorbanan, dia perlukan kepada ilmu, dia perlukan kepada da'i itu sendirilah. Mesti ada da'i halal, mesti ada bersifat sebagai da'i halal. Dan juga akhirnya saya juga mengharapkan peranan yang dimainkan, termasuk juga pihak Suruhanaya. Alhamdulillah, tahniah juga saya ucapkan kerana juga sebagai antara penyumbang yang boleh mengubah kepada landscape halal, termasuklah yang dari sudut knowledge dan dari sudut teknologi lah yang telah dibangunkan oleh pihak Suruhanaya. Jadi satu saja yang boleh saya nak kongsikanlah tentang sedikit pengalaman saya yang kata jihad halal untuk ummah ni tiada kesudahannya, kena teruskan. Wallahu a'lam. Di page Ustaz Amri Halal, dan juga YouTube channel Ustaz Amri Halal. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan juga share lah apa yang ada yang boleh saya kongsikan. Itu juga antara medium untuk saya nak sampaikan kepada pihak pengguna. Itu saya ingin juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua para penonton, para pendengar yang berada di luar sana, dan juga yang sama ada yang kenal atau yang tidak mengenali. Puju pun sepanjang saya berada dalam industri halal ini, banyak juga saya rasa yang kita lepas cakap sebagainya. Jadi sempena dengan Aidilfitri pada tahun ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih Ustaz di atas kesudian bersama-sama dengan kami pada hari ini. Diharapkan semoga segala nasihat dan input Ustaz dalam sesi wawancara ini mampu memberikan aspirasi kepada pemain industri halal negara seterusnya memacu perkembangan industri halal di Malaysia dan antarabangsa. Akhir kalam, saya sudahi dengan 2 rangkap pantun. Bintang di timur cuaca baik, cahayanya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hatinya baik, itulah budi dikenang orang. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. InsyaAllah sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.